Rakyat Malaysia semakin marah dan berang ya dengan ahli Parlimen PAS Fadli Sarih daripada Parlimen Pasir Mas ini. Dan akhirnya Fadli dikatakan kena balun kau-kau oleh salah seorang pemimpin veteran daripada Parti UMNO. Dan satu lagi kenyataan yang panas juga dikatakan PAS cuba mengapikan sentimen agama untuk menghasut dan juga dikhawatiri boleh mengganggu keharmonian agama bangsa di dalam negara kita. Jadi apa sebenarnya yang berlaku sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan anda semua. Tetapi ya sebelum saya teruskan, jangan lupa juga untuk terus support Oranye Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. Namakan biawak baru Fadli jadi jantan, itu antara cabaran ya kenyataan daripada pemimpin veteran daripada Parti UMNO, yaitu Ahli Majlis Tertinggi UMNO Puat Zarkasi mencabar Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sarih untuk membuktikan kejantanannya dengan menamakan biawak yang dinyatakan oleh Fadli dalam satu hantaran Facebook. Jadi katanya elok YB Fadli berkokok nyaring siapa biawak tu, baru jantan namanya, kata Puat Zarkasi dalam satu hantaran. Ketua Penerangan PAS itu amat berani. Tidak mungkin si biawak yang dimaksudkan itu Ketua Polis Negara, sebabnya UMNO batal perhimpunan kerana akur nasihat yang di Pertuan Agong. Fadli telah mencetuskan kontroversi dengan ayat berikut ya. Ini banyak kali sudah kita baca. Tapi kita harus baca sebab ini antara kenyataan yang dianggap biadab dan derhaka. Jadi disangka jantan berkokok nyaring, rupanya ayam betina bertelur sebiji disegap biawak di Gadai Reban. Ia berikutan keputusan UMNO untuk berundur dari menganjurkan himpunan solidariti untuk mantan Perdana Menteri Najib Razak. Himpunan yang dijadualkan berlangsung di hadapan Istana Kehakiman Putrajaya esok bertindih dengan pendengaran addendum untuk Najib. Jadi itu antara perkara yang berlaku dan akhirnya pemimpin daripada Parti UMNO Barisan Nasional ini mengeluarkan satu cabaran ya, ditujukan khas kepada pemimpin daripada PAS ini yang membuat kenyataan seakan-akan cuba menunjukkan ucapannya, kenyataannya itu kepada yang di Pertuan Agong, mungkin juga kepada Ketua Polis Negara dan sebagainya. Jadi itu antara persoalan-persoalan yang menarik ya untuk kita ikuti perkembangannya dari masa ke semasa. Dan satu lagi perkara seperti mana yang kita tahu pada hari Jumaat yang lalu, PAS kononnya menganjurkan satu himpunan bangkit ummah dan mereka mengatakan akan ada 10.000 yang akan hadir dalam himpunan itu. Tetapi apa yang mengejutkan sahabat semua, dikatakan hanya 200 daripada 10.000 yang mereka janjikan apa sudah berlaku. Jadi tujuannya dalam satu kenyataan media dan ulasan ini mengatakan bahwa PAS mengapikan sentimen agama demi kepentingan politik sempit. Jadi itu antara dakwaan dan kenyataan ataupun ulasan ya daripada pemimpin Parti Amanah Negara, yaitu di negeri Selangor, yang mana mereka mengatakan dan juga menolak secara keras-kerasnya tuduhan tidak berasas yang dilemparkan oleh ahli Parlimen PAS bahawa DAP mengancam Islam dan berniat untuk menyebarkan agama Kristian di Malaysia. Pengarah Hal Ehwal Syariah Amanah Selangor, Muzamil Hafiz berkata, tuduhan tersebut jelas berniat untuk mengapi-apikan sentimen agama demi kepentingan politik sempit dan tidak membawa manfaat kepada perpaduan masyarakat. Katanya lagi, tuduhan ini sebenarnya menyasarkan semua parti dalam Pakatan Harapan, PHS dan Kerajaan Perpaduan. Justru Amanah terpanggil untuk mempertahankan diri yang turut menjadi sasaran tuduhan liar PAS yang sentiasa mahu mencari laba politik, kata menurut kenyataan hari ini. Sehubungan itu beliau berkata, Parti Amanah berpandangan PAS harusnya mencontohi kepimpinan Rasulullah, katanya, ketika berhadapan dengan masyarakat bukan Islam. Dalam menerima sebarang berita, perlunya PAS bersikap tabayun dan menyemak fakta sebelum mengeluarkan suatu kenyataan, seperti mana yang dilakukan oleh Ustazah Siti Mastura. Akhirnya membawa pada ya diarahkan dan kalah saman fitnah membayar sebanyak
ataupun hampir 1 juta kepada DAP, khususnya kepada pemimpin-pemimpin DAP. Tambah lagi, amanah juga mengingatkan PAS bahawa Rasulullah bertindak seadil-adilnya kepada semua pihak, termasuk yang pernah menjadi musuhnya. Dalam masa yang sama, Muzamil berkata, Parti Amanah mengingatkan PAS bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang menjunjung perlembagaan persekutuan yang menetapkan Islam sebagai agama rasmi. Namun, jelasnya, prinsip kebebasan wujudnya usaha untuk berdakwah. Prinsip kebebasan beragama juga dijamin dan wajib dihormati oleh semua pihak. Sebarang dakwaan bahawa wujudnya usaha untuk berdakwah kepada umat Islam oleh mana-mana pihak dalam kerajaan hari ini, termasuk DAP, adalah tidak benar dan tidak berasas sekali, katanya. Jadi selain itu, beliau berkata Amanah juga ingin menegaskan bahawa tindakan salah seorang menteri DAP yang menganjurkan majlis nyanyian lagu-lagu Kristian di sebuah kementerian adalah satu yang sepatutnya dielakkan. Jadi kami menyeru agar DAP dan semua pihak lebih berhati-hati dalam mengambil langkah-langkah yang boleh menimbulkan sensitiviti dalam kalangan rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai agama dan budaya. Jadi sebagai sebuah negara yang mengangkat konsep Truly Asia, katanya, dan meraihkan kepelbagaian, kita semua harus berusaha untuk memastikan keharmonian agama di Malaysia dipupuk berdasarkan nilai-nilai budaya dan kesopanan yang sejajar dengan kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Tegasnya, justru Parti Amanah menyeru semua pihak untuk bersama-sama menjaga hubungan baik antara agama dan tidak membiarkan sebarang provokasi memecah belahkan rakyat. Jadi kami akan terus komited, katanya, untuk memastikan nilai Islam yang syumul, yang mengangkat rahmat untuk sekalian alam, menjadi asas kepada pentadbiran negara yang adil dan inklusif serta madani, kata Muzamil lagi. Jadi itu antara kenyataan beliau yang menyatakan bahawa pemimpin-pemimpin walaun lebay-lebay dan juga PAS dikatakan mengapi-apikan sentimen agama demi kepentingan politik. Sahabat semua, adakah anda bersetuju dengan kenyataan itu atau tidak? Anda boleh berikan pandangan di dalam ruangan komen. Jadi sekali lagi, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian, bye-bye.